Sekali lagi kita nak sambung kelas sesi petang. Okey, yang online kita sambung sesi petang ni. Kita ada lagi 2 sesi. Maksudnya sekarang pukul 2 sampai lebih kurang pukul 3.30 macam tu. And kita akan lepas tu kita rehat kejap. And kita sambung sesi terakhir pukul 4 sampai pukul 3.30. So hopefully kita dapat cover sebanyak yang mungkin. Right. Ada student yang dia first time join. So cikgu kena beritahu macam ni. Kelas yang kali ni cikgu tak boleh nak cover konsep one by one to detail. Sebab kita ada banyak topik yang kita nak cover. Nombor 2, mana yang topik yang cikgu pilih itu selalunya adalah topik yang kebanyakannya confused. Mungkin personally korang tak confused. Mungkin personally korang tak confused. Korang confused topik lain. Tapi topik yang korang confused tu kawan-kawan korang selalunya okey. Sebab cikgu pilih lebih kepada general, umum. Cikgu tak boleh ambil individual. Sebab kalau ambil individual tak ambil kan, ada 70 orang individual yang lain ada lain masalah. Cikgu ambil general. Kalau korang ada masalah yang nak tanya, boleh tanya. Tak kisah, kita stop nanti korang boleh tanya. Apa yang korang tanya. And satu lagi, kalau korang nak message cikgu personally, ramai je yang buat macam tu, message tanya soalan, boleh. Ataupun korang boleh letak soalan korang dekat Telegram. Soalan group Telegram yang cikgu buat tu ada 8,000 student. Bukan student je, ada cikgu-cikgu dia. So selalunya soalan korang tu akan ada orang entertain, atau ada orang tolong jawab, tolong explain. Itu ada sebenarnya. Cara lain, korang boleh tengok, kalau nak belajar topik by topik, boleh tengok dekat cikgu punya YouTube. Yang itu cikgu letak topik by topik. Ambil yang satu topik tu baru faham tu. Itu cara lain yang boleh. Okay, kalau yang hari ni kita nak cover topik by topik, memang sangat lah kuncinya. Sebab ada student yang join cikgu dari bila? Dari Disember tahun lepas. Okay, cikgu start buat program Disember tahun lepas untuk form 4. Kita buat satu persatu, satu topik sampai dah last kali kita buat bulan 3. Waktu bulan 3 tu dah buat elektronik dengan radioaktif. Ada yang follow daripada awal. Okay, tapi waktu tu PKP. So kita tak boleh nak sambung. Ada kelas yang tertangguh. And bila kita PKP, sambung balik tu bulan berapa dah? Dah bulan 8 baru boleh nak start buat balik. And mula-mula sepatutnya SPM dijangka bulan 3. Tapi tiba-tiba dia short 2 bulan. Start bulan 1. So korang hanya ada masa yang pendek singkat. So cikgu nak buat kelas topik by topik pun sekarang tak sesuai. Sebab kalau topik by topik ada 10 bab, korang ada bab 1. Cikgu tak bab 1. So kita ada 9 bab, bermaksud perlu ada 9 kelas. 9 kelas tu sebenarnya 9 hari. Mana korang nak cari 9 hari untuk buat kelas? Susah kan sekarang. So that's why terpaksa lah kita ambil mana yang selalu confuse. And then kalau korang ada soalan boleh tanya. Kalau nak topik by topik, boleh tengok video yang ada dekat YouTube. Okay. Waktu cuti PKP, cikgu ada buat kelas online topik by topik. Tapi video tu hanya untuk orang yang join. So cikgu tak buat dia public. Okay, cikgu tak buat dia public. Tapi cikgu tengok yang join pun banyak yang tak tonton balik pun. So jadi cikgu cadang, cikgu nak buka dia jadi public. So korang boleh tengok topik by topik. So setiap bab cikgu pecahkan 4 kelas. So 4 kelas bermaksud ada lebih kurang 6 jam untuk satu bab. Sebab dia kelas dia sejam setengah. Okay, so korang boleh tengok yang tu, nanti cikgu publikkan. Korang boleh tonton yang tu topik by topik. Cikgu dah letak dia dalam satu playlist. So bila dalam satu playlist maksudnya kalau korang nak buka bab 1, tengok je video 1, video 2, video 3, video 4, habis semua bab. Tengok bab lain, video 1, video 2, video 3, video 4, habis semua bab. Tapi dia panjang lah, video tu panjang. Atau option ambil video pendek-pendek. Okay, tapi cikgu cadangkan kalau korang nak faham konsep,
boleh tengok video panjang supaya korang nampak cerita tu macam mana. Masalah dia dalam fizik, bila korang belajar, korang tak tahu cerita dia macam mana. Korang ambil sini sikit, sini sikit, sini sikit, cerita dia tak habis. So korang tak nampak dia punya perkaitan. Sama macam yang kita nak belajar. Pertama kita nak sambung elektrik, elektromagnet, elektronik. Lepas ni tiga-tiga ada elek. So kalau korang tak faham salah satu elek, dia elek yang lain tu efek. So elek terus. Okay? Topik tu elek terus. So kita nak konsep yang itulah kita cover yang tu. Mula-mula kita ingat kita nak ambil interference bunyi. Tapi bila fikir balik masa kita pun limited, kita terus jam kepada bab elektrik. Boleh tak? Okay, so elektrik. Buka dulu elektrik. Okay, lupa pula nak tanya yang online. Okay, sian yang online ni. Okay. Right, so cikgu nak masuk elektrik. Buka dulu kepada nota ringkas elektrik. Okey. Dalam bab profile, orang ada wave. Wave tadi berapa formula? 4. Okey, cikgu pun nak bilang. Daripada 4 formula, 3 bagi, 1 tak. Okey, daripada 3 formula wave tadi, 3 bagi, 1 tak bagi. Yang mana tak bagi dekat wave? Yang dekat reflection of sound wave, pantulan bunyi. Okey, tengok reflection of sound wave yang dekat atas ni. Yang ini, okey. Yang ini formula ni dia tak bagi. Dan dia tak bagi, dia suka tanya. Dan tak bagi, suka tanya dulu. Okey, itu satu. Okay, bab elektrik adalah bab yang paling banyak formula untuk form 5. Kalau form 4, bab mana paling banyak formula? Bab 2 juga. Okay, force and motion. Elektrik ni bab berapa? Bab 2 juga. So bab 2 memang dicipta untuk banyak formula. Form 4 banyak formula, form 5 pun banyak formula. Okay. So kita tanda dulu lah mana formula bagi, mana formula yang tak bagi. Okay. So untuk yang bagi, cikgu tanda dengan right. So formula yang ni diberi ada dalam senarai, tapi dia tak tulis macam tu. Dia tulis Q sama dengan IT. Tapi sama je, Q sama dengan IT. Yang tak bagi yang kedua. Okay, yang dia tak bagi yang kedua. Mana satu ni? Oh, yang pertama pun tak bagi, yang atas ni. Yang atas kali ni pun tak bagi. Q sama dengan NE. Okay, maknanya yang pertama tak bagi, yang kedua bagi, yang ketiga tak bagi, yang keempat bagi. Dia main macam tu. Tak bagi, bagi, tak bagi, bagi. Okay, tak bagi, bagi, tak bagi, bagi. Right. So topik dalam bab 2 yang paling penting adalah yang ini. Yang kita tengah tanda sekarang ni. Ohm's law. Hukum Ohm. Terutama soalan-soalan yang melibatkan apakah faktor yang mempengaruhi kerintangan sesuatu wayar. Okay, factor affecting resistance. Okay, ada berapa kat situ? 4. 1, 2, 3, 4. Okay, yang pertama, kalau wayar panjang, perintangan tinggi. Perintangan tu macam mana? Perintangan tu maksudnya susah untuk current mengalir. Maknanya current dia akan jadi sikit. Okay, cross sectional area ataupun diameter, diameter terbalik. Kalau besar, rintangan rendah, current dia banyak. Okay, kenapa current dia banyak? Ambil balik formula, V sama dengan IR. Apa hubungan I dengan R? Tak boleh duduk sebelah-sebelah, so kena pindah V over I R. So kalau R tinggi,
air rendah. Yang korang kena hafal adalah yang bawah ni, material. Material kena hafal. Siapa rintangan tinggi? Paling tinggi jenis nichrome dan paling rendah resistant copper wire. Alright, so temperature tu selalunya temperature, higher temperature, higher resistant juga. Okay, sekarang kita akan tengok soalan dia. Ada soalan dia. Korang kena ingat faktor ni. Okay, yang seterusnya kat sini. Ini graf untuk resistant dengan temperature. So graf pertama, temperature bertambah, resistant pun bertambah. Tapi dia tak bertambah secara linear. Secara linear tu maksudnya tak bertambah macam ni. Okay, dia bukan bertambah linear. Dia cuma bertambah, dia meningkat. Okay, dia meningkat. And semiconductor. Okay, semiconductor korang akan belajar lagi. Ini akan belajar lagi dalam bab 4. Bab 4 apa? Elektronik. Okay, belajar lagi dalam bab 4 elektronik. Okay, so kenapa nak ambil semiconductor? Semiconductor ni special. Suhu bertambah tapi rintangan dia berkurang. So bila rintangan berkurang, current dia tinggi, boleh mengalir. Tapi ni kita akan cerita lagi nanti dalam bab 4. Satu lagi, superconductor. Okay, tak pernah pun ditanya dalam SPM, tapi superconductor ni macam ni. Korang tengok dekat bahagian belakang ni, ada graf tak? Tak ada. Tak ada bermaksud rintangan dia tak ada. Tak ada rintangan. Tak ada rintangan. Tak ada rintangan pada suhu bawah daripada kita panggil sebagai critical temperature. Okey, pada satu suhu contoh contoh critical temperature ni katalah negatif 40. Contoh ingat nilai tepat tapi cikgu bawa contoh je, negatif 40. So bawah daripada negatif 40 contohnya negatif 60. So apa jadi pada rintangan wayar tu, superconductor tu? Kosong. Okay, so dia ada suhu dia. Tapi yang ni masih lagi orang study pasal superconductor, that's why soalan SPM dia nak. Okay. Kedua yang penting dalam bab elektrik selain daripada rintangan, okay, untuk rintangan, okay, ini cikgu tegur kat sini, ada yang ni rintangan ni melibatkan aplikasi, aplikasi ni terutama kertas 2. Okay, tengok cikgu tulis apa? Application that require or produce heat, require high resistance. So maksudnya kalau selalunya korang akan ambil sini tau, semua aplikasi korang ingat, semua nak rintangan rendah. Semua nak rintangan rendah. Dia sebenarnya bukan semua aplikasi nak rintangan rendah. Dia tengok kepada tujuan. Apa tujuan? Kalau tujuan dia nak apa? Contohnya kettle. Contohnya iron, hair dryer. Apa lagi yang pakai apa? Toaster. Toaster apa lagi? Selain toaster, heater. So semua-semua tu perlukan rintangan yang tinggi. Maksudnya kalau kita nak ambil pemanas, kita ambil wayar yang panjang. Okey, wayar yang panjang dia akan buat macam mana? Wayar yang berlilit, coil macam ni. Wayar yang lilit lebih panas berbanding wayar yang straight. Sebab apa? Wayar lilit dia lebih panjang. Okey, straight. Satu lagi kita ambil wayar yang nipis. So kalau nak panas kita kena ambil wayar yang nipis, wayar yang panjang. Kalau jenis, nak ambil jenis mana? Nichrome. Itu kalau kita nak panas. Ikut kepada aplikasi. Kalau kita tak nak panas, apa contoh tak nak panas? Contoh aplikasi yang tak nak panas. Tak sure. Okey, contoh kata ambil lampu. Lampu memang dia at the end dia akan panas, betul? Tapi bukan tujuan dia nak panas. Tu bukan purpose dia. Purpose dia kita nak cahaya. Itu yang beza kat situ. Okay. So sekarang ni last kali untuk yang ini yang selalu keluar juga adalah series dan parallel. Okay. So macam mana nak jawab soalan series dan parallel ni macam ni?
Okay, dia sebenarnya adalah sambung daripada VIR, sambung VIR. Okay, contohnya cikgu buat macam ni. Cikgu padam dulu dua mentol ni, katalah dua mentol ni tak wujud. Okay, dua mentol ni tak wujud. Contoh, dua mentol ni tak wujud dan cikgu letak yang ini sebagai 2 ohm. Bateri ni cikgu kata 6 volt. Berapa bacaan emitter? Okay, so apa kita nak buat? Pertama, kita ada V, nak cari I, diberi R. So berapa dia punya I? V over R, 6 bahagi 2 dapat berapa? 3 ampere. Okay, itu kalau ada satu. Ada satu. Sekarang ni, bila series and parallel, kita tak cerita ada satu. Kita cerita bila ada lebih. So, bila ada lebih, tak boleh terus guna VIR. Itu syarat dia. Kalau ada lebih dari satu, step pertama tak boleh guna VIR. Step pertama, korang kena cari dulu R. Kena cari dulu R. R kat sini maksudnya berapa jumlah dia punya resistance. Jumlah dia berapa. Okay, nak cari jumlah tu ada beza. Kalau series, cara dia tambah. R1, R2, R3 tambah. Kalau kata 2 ohm, campur 2 ohm, campur 2 ohm. Campur semua. Tapi kalau parallel, tak boleh buat tambah. Korang kena 1 over, 1 over, 1 over. Okay, lepas buat 1 over, baru boleh guna V sama dengan IR. Right. So untuk yang pertama, untuk kita tengok itu, cara nak kira tadi. Buka lagi video. Okey, pergi ke muka surat 244. Okey, 244. 244. Okey, so kita akan pergi kepada muka surat 244. Ada dua soalan dekat situ. 244 dengan 245 ada dua soalan. Kita ambil dulu 245 lah. 245 sebelah dia sekejap buka. Okay, yang tu ada page tu bagus sebab dia ada boleh kata semua yang cikgu terangkan. 245. Okey, kat sini. Alright. Apa yang cikgu kata tadi tak boleh ni tadi? Okay, contoh macam ni. Soalan 36. Okay, soalan 36. Okay. So tengok betul-betul, cikgu nak buat soalan standard SPM dengan soalan trial. Untuk soalan standard SPM, yang ni cikgu pangkal dulu. Tengok ni jangan padam yang korang punya, cikgu nak tunjuk je. Yang ni cikgu pangkal dulu, cikgu tukar, cikgu letak emitter dekat sini. Okey, ini yang cikgu nak tunjuk kat sini adalah soalan standard untuk SPM. Okay, SPM dulu. So pertama, macam cikgu cakap tadi, tengok dulu ada berapa perintah. Ada dua perintah, series or parallel. Dia susun sebelah-sebelah ke dia susun atas bawah? Parallel. So step pertama, cari R. 1 per R, jumlah rintangan. Oh, okey. Cikgu cakap sini takut aku. 1 per 2 tambah 1 per 4. So dapat berapa at the end? So korang akan dapat 3 per 4. Kamu ni kita bersenyap. Okey, 3 per 4 ni 1 per R. Yang penting kat sini jangan lupa terbalikkan. R dia bukan 3 per 4. R dia 4 per 3. Okey, yang selalunya step silap kat sini. Lupa nak terbalik nombor 1. Okey, lepas dapat R dia, baru boleh guna V sama dengan IR. So emitter baca apa? Emitter baca current, akan baca I. So kita nak cari I, V over R, 12 bahagi 4 per 3 dapat berapa? Korang dapat 9.
9 ampere. Okay. So kalau soalan SPM, jawapan dia ni 9 ampere. Okay, apa dia kata tu soalan SPM? Okay, apa beza kat sini? Beza soalan yang korang tengah jawab, emitter dia kat mana? Emitter dia duduk dekat 2 ohm. Right. Bila kita belajar parallel, benda pertama yang perlu tahu untuk parallel yang sama adalah voltage ataupun kalau ninya potential difference. Okay, potential difference tu maksudnya daripada kalau dia letak voltmeter ni, okay, voltmeter ni bacaan dia akan jadi 12 volt. Kalau dia letak voltmeter dekat tengah sekalipun, bacaan dia 12 volt. Kalau dia letak voltmeter dekat bawah ni, bacaan dia 12 volt. Sebab apa? Voltage dia akan sama untuk parallel. Okay. Jadi berapa emitter dekat situ? Korang akan tengok soalan emitter duduk dekat, cikgu buat warna hijau ni, emitter duduk dekat sini tak? So dia nak cari current yang sini sahaja. Macam nak cari current yang dekat situ adalah V yang sama darab current yang lalu resistor 2 ohm tu. Okay, resistor 2 ohm. Maksudnya V dia 12. Current dia tak tahu. Resistance dia 2. So berapa current yang pergi kat situ? 12 bahagi 2, 6 ampere. Maknanya yang dekat sini bacaannya akan jadi 6 ampere. Bukan 9. Kenapa bukan 9? Sebab dia letak emitter bukan dekat tepi. Emitter tu dekat perintang. Dekat 2 ohm. Okay, cikgu tukar sikit soalan. Cikgu nak letak emitter kat bawah ni. Berapa bacaan emitter warna merah ni kalau cikgu letak kat situ? Okay. So V sama dengan I, R yang 4 ohm. V dia sama sebab parallel. I 4. So I dia akan dapat 3 ampere. Okay. So maknanya 3 ampere ni adalah bacaan dekat 4 ohm. 6 ampere adalah bacaan dekat 2 ohm. 9 ampere adalah bacaan kalau 2 dan 4 total. Okay, cikgu kalau tolak 9 boleh je, boleh. Kalau tolak 9 boleh. Cuma cikgu tengah nak terangkan dia punya konsep. Okay, cikgu nak terangkan konsep dia apa? Konsep dia macam ni. So kat sini, cikgu terangkan balik konsep dia, cikgu lukis kat bawah ni. Okay, kita ada 12 volt betul? Lepas tu bila tarik tepi ni, yang dekat sini kalau kita kira tadi, kat sini 9 ampere. Lepas tu yang ini 6 ampere. Kalau cikgu letak dekat bawah 3 ampere. So sini berapa rintangan dia tadi? 2 ohm. Sini berapa rintangan dia tadi? 4 ohm. Okay. So apa yang cikgu nak terang kat sini macam ni. Korang kena tahu dulu apa maksud current. Current tu adalah berapa banyak charge mengalir dalam satu saat. Bila dia kata 9 ampere, bermaksud ada 9 charge yang bergerak dalam satu saat. So current mesti daripada positif ke negatif. Ini penting. Nanti korang nak belajar elektromagnet kena tahu. Current mesti dari positif ke negatif. So current lalu sini berapa banyak? Yang lalu sini dia kira oh ada 9 yang lalu. So bila 9 lalu sampai dekat tengah ni, ada berapa jalan dia boleh lalu? Ada 2. Satu boleh pergi kanan, satu boleh turun bawah. Sebab kan dia rintangan dia rendah 2 ohm. So banyaklah current yang lalu, 6 pergi ke sini.
Berapa baki dia? 3. So 3 turun bawah. Okey, 3 turun bawah. Lepas tu dia pergi pula, kalau cikgu letak kat sini berapa bacaan? 3 juga. Kalau cikgu letak dekat sini berapa bacaan? 3 juga. Tapi kalau dekat sini dia jumpa balik dengan 6. So kalau cikgu letak A meter belah tepi ni 9. So itu penerangan untuk dia punya konsep. Ya, cikgu cuba berikan untuk korang salin. Macam mana cikgu? Belakang nampak belakang? Tak nampak cikgu zoom lah. Okay. So yang kena ingat, yang sama adalah V. So kalau tanya berapa V yang lalu 2 ohm? 12. Berapa voltage yang lalu 4 ohm? 12. Sebab apa 12? Sebab parallel V sama. Okay, masa parallel V sama. So kalau soalan percubaan, dia tak buat. Kalau macam SPM ikut step yang kita cakap tadi. Korang tengok tu series parallel, totalkan, lepas totalkan VIR. Dan dia tak nak banyak trik, dia letak dekat tepi. Dia letak yang atas sini 9 ataupun dia letak hujung sini 9. Tapi terakhir dia letak mana? Letak tengah. Tapi letak tengah supaya kalau korang tak faham konsep, supaya kalau orang yang hafal cara, tambah nanti dia dapat 9. Itu dia ambil tepi. Sebenarnya kedudukan 9 itu lah tepi, bukan yang duduk dekat. Okey? Clear tak? Clear. Right. So, masalah itu kita tengok satu lagi. Okey. Lepas ni kita pergi ke muka surat sebelah dia 244, soalan 33. Okey, soalan 33. Okey. So kita pergi kepada sebelah dia soalan 33. Okey, yang online ada sebarang persoalan tak? So korang boleh SS. Siapa yang online? Korang tahu tak SS tu apa? Screenshot. Cikgu pun boleh tahu itu. Student yang cikgu saya nak SS. Apa benda SS? Screenshot je. Korang punya hidup semua short form kan? Okey. So tu secara gambarannya, maknanya kalau soalan SPM selalunya dia letak dekat tepi. Okey. Tapi kalau yang ni dia letak dekat tengah, so korang kena cari, kena tahu V dia sama, V dah ada dan R dia 2 ohm, so kita bahagi. Macam tu. Right. So next, kita pergi soalan 33 dahulu. Mana pergi soalan 33? Oh, atas. Okey, so apa yang perlu tahu? Series dengan parallel. Series current dia sama. Okey, untuk yang ni series, so I dia same. Tapi kalau parallel, V dia same. Okey. Untuk kita terangkan konsep, cikgu nak letak nombor lah. Cikgu letak sini 2 ohm. Allah. Cikgu letak 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm. Ambil kau lain-lain. Okey, yang sini pun kita letak 2 ohm, 4 ohm, and then 2 ohm. Right. Cuba kita kira berapa dia punya resistance untuk series. Okey, untuk series total dia adalah 2 campur 4 tu 8. Okey, ngantuklah tu. Okey, untuk parallel 1/R, 1/2, 1/4, 1/2. Okey, berapa? 1/R kita akan dapat 5/4. Tapi jangan lupa terbalikkan. 45. 45 0.8. Okey. Apa yang cikgu nak tunjuk?
cikgu nak tunjuk kalau series lagi banyak mentol guys, tu lagi banyak rintangan dia lagi tinggi. Tapi parallel, lagi korang tambah parallel, dia punya rintangan jadi lagi rendah. Lagi tambah lagi rendah, dia pelik sikit. Orang tambah lagi banyak, dia tak, lagi tambah lagi sikit, lagi tambah lagi sikit, lagi tambah lagi sikit untuk parallel. Okay. So katakanlah bateri tu, kita ambil nilai main ni, cikgu main letak je, which is mana ada bateri banyak ni, tapi cikgu letak je, nak senang kira 10 volt. 10 volt. So cikgu guna volt yang sama. Okay. Kita nak kira berapa current untuk series. Okay, berapa current untuk series? Current V over R 10 bahagi 8. 1.25 ampere. Okey. Kalau parallel, berapa current dia? Jumlah current V over R 10 divided by 0.8, 12.5. Maksudnya apa? Untuk series, berapa banyak je current boleh lalu? Ada satu point sikit, satu lebih sikit current. Korang anggaplah kalau current tu macam orang yang boleh mengalir dekat jalan tu, ada satu suku orang. Satu suku orang boleh jalan. Tapi yang kat sini berapa? 12. So ini ada banyak charge. Sana ada sikit, sini ada banyak, sana ada sikit. Okay, saya sampai situ dulu. Kalau cikgu terang yang sambung dia, saya yang tu. Itu konsep dia. So kalau series yang pertama, dia punya nilai makin banyak, lagi banyak korang tambah untuk series, lagi banyak dia punya rintangan. Tapi parallel terbalik, lagi korang tambah, nilai dia akan jadi lagi sikit. Lagi korang tambah, lagi sikit. Okay. Dipanggil effective resistance, rintangan berkesan. Okay. Rintangan berkesan dia lagi sikit, yang sana lagi banyak. Ini kalau tambah 0.8, ini 8. Okay, current dia pula sebab rintangan tinggi, current rendah. Parallel, rintangan rendah, current dia tinggi. Okay, last one dia punya konsep. Tadi kita cerita untuk series, apa yang sama untuk series? Current. Maksudnya yang lalu setiap mentol tu, berapa banyak current yang lalu? 1.25. Kenapa sama? Sebab current tu adalah charge. Dalam kes ni, charge yang bergerak, mana ada jalan lain. Dia lalu jalan yang sama. Sebab tu nilai dia sama. Tapi kalau parallel, okay, kalau parallel 12.5, okay, 12.5 lalu sampai kat sini dia ada berapa jalan? Dia dah ada 3 jalan. Bila dia ada 3 jalan, dia akan pecah. Sebab dia ada 3 pilihan jalan. Yang series tu satu jalan, tak boleh buat apa. Itu je jalan dia kena lalu. Dia tak ada pilihan. Tapi parallel dia ada pilihan. Daripada 12.5 yang keluar, sekarang dia ada 3 pilihan jalan. Bila dia pecah, maksudnya berapa banyak nak lalu. Setiap tu berapa banyak. Okay, macam mana kita nak kira setiap tu berapa banyak? Macam yang kita buat tadi. V sama dengan IR. Tapi kita akan kira untuk setiap mentol. Setiap mentol ni berapa volt? Kalau cikgu letak voltmeter kat sini, 10 volt. Atas ni berapa volt? 10 volt. Yang atas sekali berapa volt? 10 volt. Kenapa semua 10 volt? Sebab parallel V sama. Okey, jadi kita kira dulu berapa current yang lalu kalau 2 ohm, V yang sama bahagi rintangan 2 ohm. Berapa current yang lalu dekat 4 ohm? V yang sama bahagi rintangan 4 ohm. Okey, cuba kira 10 bahagi 2 berapa? 10 bahagi 4 berapa? 10 bahagi 2, 5 ampere. 10 bahagi 4, 2.5. Okey, dan dia punya yang 2 ohm tu kan ada 2. Maknanya
ada lagi 5. So bila jumlahkan dapat balik 12.5. Kenapa baru faham ke? Hafal je kan? Itu masalah dia. Elektrik ni masalah dia kalau hafal, innalillah. Okay, dia ada bab dalam fizik boleh hafal, ada bab dalam fizik boleh hafal. Contoh bab yang kalau hafal, kalau kau tak faham kau hafal, jawapan dia memang itu tak boleh tukar. Elektronik. Elektronik kalau tak faham pun, itulah jawapan dia. Kenapa tak faham pun tak pun, itulah jawapan dia. Dia memang tak payah, bukan tak fikir, dia memang fikir. Cuma jawapan dia tu sama. Dia tak boleh nak tweak. Dia memang macam tu. Kalau dia kata macam mana nak hasilkan semiconductor P, satu fakta je macam mana nak dapat. Macam mana nak hasilkan N, satu fakta sahaja macam mana dapat. Dia tak boleh tweak. Yang ni dia boleh tweak. Siapa dia boleh tweak? Letak emitter kat sini, jawapan lain. Letak emitter kat sini, jawapan lain. So, kalau korang tak faham konsep dia, itu yang ramai tersangkut. Sebab sangkut korang ingat cara. Oh, guna ni biar lah. Itu yang belah sini. Belah kanan pula. Belah kanan, belah kiri pula. Apa yang sama tadi belah kiri? Current. Okay. Sekarang bila current dia sama, last one sebelum kita pindah, kita tengok jawapan dia. Kalau cikgu letak voltmeter dekat setiap mentol, bacaan dia takkan sama. Okay, kalau tak voltmeter, bacaan dia tak sama. Sebab yang samanya adalah current. So kalau kita nak cari berapa voltage dekat 2 ohm, kita ambil nilai current yang sama darab perintang 2 ohm. Maksudnya voltage yang lalu 2 ohm adalah current yang sama 1.25 darab dengan 2. So korang akan dapat 2.5 volt. Ada 2 ohm kat situ. Maksudnya yang kedua pun 2.5 juga. Tapi kita ada satu lagi 4 ohm. So berapa current yang lalu perintang 4 ohm? 1.25 didarab dengan 4, korang dapat 5 ohm. Cuba tambah 2.5 tambah 2.5 tambah 5. Dapat balik jumlah voltage dia 10. Okey, baru tahu. Okey, ada satu lagi trik untuk series. Tadi kita jawab soalan series ke parallel? Parallel kan? Okey, ni saya nak bagi trik untuk soalan series. Okey, trik untuk soalan series dia akan tanya. Kita tengok tu 2 ohm, 4 ohm dan 2 ohm kan? Waktu 2 ohm, berapa dia punya value voltage? 2.5 volt. Waktu 4 ohm, berapa voltage dia? 5 volt. Maksudnya apa? V sama dengan IR untuk series untuk series. Kalau kita ada R yang lebih tinggi, sebab current kita ni apa? Current kita constant. Apa jadi kepada V? V pun tinggi. So kalau current tinggi, kalau rintangan tinggi, V dia tinggi. Current dia kekal sama. Itu untuk series. Sekarang kita tengok contohnya. Tapi korang cuba yang bawah dulu. Okey, sekarang kita dah habis satu, kita tengok dia punya jawapan. Okey. Jawapan dia jawapan dia yang mana satu. Alright. So jawapan dia yang pertama, dia tanya the total voltage in series is greater than total voltage in parallel. Okay, A itu betul ke salah? Salah sebab dua-dua bateri dia sama. Okay. Yang seterusnya, total current dalam series lagi tinggi daripada parallel. Salah sebab dekat atas kita dah tunjuk nota tadi, yang series berapa? 1.25, parallel 12.5. So B salah.
Okey, C pula. Effective resistance tu maksudnya rintangan berkesan tu bermaksud jumlah dia. Okey, jumlah dia kata jumlah kalau dalam siri lagi besar daripada parallel. Betul. Sebab siri tadi kita kira 2 campur 4 campur 2 8. Parallel 1/1/1/0.8. So jawapan dia C. Okey. Yang D pula, brightness of bulb in series larger than brightness in bulb of the bulb in parallel. Ini pun salah juga. Okey, so jawapan dia macam C. Okey, untuk Ohm's law, soalan sebelah dia. Muka surat sebelah dia balik yang ini. Okey, yang ini. Bukan, sebelum dia. Ni. Soalan 32. Okey, 32. So ini adalah graf hubungan antara V dengan I. So George Bohm kata dia macam ni, dia kata V directly proportional dengan current. So kalau matematik, korang dah belajar kan ni kan? Ini nak tukar, dia sama dengan K, lepas tu I. So K tu apa? Constant, pemalar. So pemalar dia adalah bersamaan dengan R. So kalau kita nak cari rintangan daripada graf, kita cari kat mana? Kita cari dekat dia punya gradient. Okay, kenapa cari gradient? Sebab bila kita belajar linear, Y sama dengan MX plus C. Dalam kes ni, C dia dekat kosong. So itu yang kita dapat V sama dengan RI. Dia tukar formula tu, dia tulis V sama dengan IR. Tapi yang sebenarnya VRI. Okay, so gradient dia mewakili apa? Resistor. Alright. So sekarang ni cikgu nak lukis satu lagi garis guna warna merah. Dekat atas ni, cikgu tanda ni A. Yang hitam tu kita tanda sebagai B. Yang bawah ni cikgu tanda sebagai C. Okay. A, B, C mewakili wayar-wayar berbeza. Okay. Wayar A, wayar B, wayar C, wayar berbeza. So kita tengok A tu dia rapat dengan B. Okay. So cikgu nak tunjuk contohnya macam ni. Contohnya cikgu letak kat sini 1 ampere. Okay, cikgu letak 1 ampere. So untuk wayar C, contohnya nak bawa 1 ampere, nak bawa 1 charge. Sebagai contoh dia perlu 1 volt. Kalau wayar hitam ni kalau nak bawa 1 charge, dia kena bagi contohnya 2 volt. Wayar merah kalau nak bawa 1 charge, contohnya dia kena bagi 5 volt contoh. Okey, maksudnya apa? Warna biru nak bawa 1 charge senang. Senang sebab korang hanya perlu bagi 1 joule untuk bawa 1 charge. Itulah maksud voltage. Hanya perlu bagi 1 joule nak bawa 1 charge. Kalau wayar warna hitam, kena bagi tenaga lebih sikit, iaitu korang kena bagi 2 joule baru boleh bawa 1 charge. Wayar merah lagi kedekut, nak bawa 1 charge boleh, bak sini 5 joule. Maksudnya siapa yang susah kita nak bawa charge? Merah. Sebab merah ni kalau kita kira dia punya gradient pun, ini bersamaan 5 ohm, yang ini bersamaan hitam ni 2 ohm, yang biru ni bersamaan 1 ohm. Okey. Itu dia punya soalan konsep. So kalau cikgu tanya, siapa rintangan tinggi, merah ke, hitam ke, biru, tanpa nombor-nombor tu, okey, tanpa nombor-nombor tu, korang nak pilih rintangan tinggi, ni tips dia, ambil yang rapat dengan V. Okey, sekali lagi kalau ada
contoh macam ni ada 2-3 wayar ada merah, ada hitam, ada biru. Dia tanya yang mana rintangan tinggi, ambil yang rapat dengan V. So which one yang rapat dengan V? A. So jawapan dia rintangan yang tinggi adalah A. Okey. Alright, ni ada soalan korang. Cikgu, kalau V against current directly proportional, macam graf ni lah, directly proportional, only apply to only conductor, kan? Dia tanya. Okay. So yes, kalau dalam SPM, graf ni mewakili bahan yang kita panggil only conductor. Maksudnya konduktor-konduktor yang ikut hukum Ohm. Okay, apa yang ikut hukum Ohm? Yang cikgu senaraikan tadi, nichrome, apa lagi? Copper, konstantan, ikut hukum Ohm. Okay, apa yang tak ikut hukum Ohm? Contohnya mentol. Mentol ada rintangan, tapi dia tak ikut hukum Ohm. So mentol yang tak ikut hukum Ohm kita panggil non-ohmic. Non-ohmic itu maksudnya tak ikut hukum Ohm. Tapi kita dalam silibus lah. Sebab silibus korang fokus kepada yang ikut hukum Ohm. So yang ikut hukum Ohm, korang fokus kepada 3 yang cikgu sebut tadi. Paling tinggi resistor nichrome, kedua konstantan, ketiga copper. Okay. Kalau cikgu nak tukar soalan antara merah, hitam dengan biru, mana satu copper? Antara merah, hitam dengan biru, mana copper? Biru. Kenapa biru? Low resistance. Okay, yang mana nichrome? Merah. Okay. Tukar sikit soalan. Wayar mana paling pendek? Okay, kalau pendek, rintangan tinggi ke rendah? Rendah. So rendah maksudnya C. Okay, tukar lagi soalan. Wayar mana paling tebal? Kenapa paling tebal C? Sebab kalau tebal, rintangan rendah. Rintangan rendah C. Okay, clear so? Okay. So kita pergi soalan baru, masuk yang soalan page sebelah dia. Okay, apa jawapan korang untuk page sebelah soalan 34? Yang mana greatest resistance? Yang mana ada greatest resistance? Ada 4 wayar tu. JKLM. Okay. J ke M? Dia 2 je satunya, yang J ke M. Okey, yang M apa hujah korang? Sebab dia rapat dengan V. Okey, kan kita ada 3 apa? Yang rapat dengan V. Apa dia sebelah dia yang tadi? Dia tipu. Dia letak V kat bawah. Okey, dia letak V kan? Okey, alright, so itu jawapan dia. Okay, so next. Okay, so next kita pergi 67, page 67. Soalan 37. Okey, 67 soalan 37. Okay, so tadi internet cikgu yang hilang. Okay. Okay, soalan 34 jawapan dia M. Okay, jawapan 34 jawapan dia M. Okay, so kita pergi muka surat 67 pula. 67 soalan berapa tadi? 67 soalan 38. Okey, 67 soalan 38. So tengok tu soalan series ke parallel? 67 soalan ini dah. 37. Okey, 37 adalah
Series. Okey, series apa yang kita kena tahu konsepnya? Apa yang sama? Same I. Okey, current dia sama. Okey, resistance V dia ikut apa? Okey, V dia ikut kepada R. Ya. Kalau kan VIR, kalau R rendah, V rendah. Kalau R tinggi, V tinggi. Okey, sekarang buat perbandingan. Buat perbandingan V1, V2, V3. Okey, apa perbandingan dia? V1 akan sama dengan V3, okey. Tapi nilai itu akan lebih rendah daripada V2. Okey, ataupun boleh buat V2 lebih besar daripada V1 dan V1 sama dengan V3. Okey, ada tak jawapan dia? So berapa jawapan dia? Jawapannya adalah dadu. V1 sama dengan V3 tapi lagi rendah daripada V2. Okey, kalau cikgu itu V, kalau cikgu buat I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sebab apa sama? Sebab series I sama. Okey, sekali lagi parallel. Bawah tu parallel. Okey, sekali lagi parallel. So parallel apa nak kena buat? Ingat balik. Tengok dulu emitter kat mana. Emitter kat tepi, kat luar. So ini macam soalan SPM. Apa nak kena buat dulu? 1/2, 1/2, 2/2, 1/R. So R dia adalah 1 ohm. Okey, dah ada R, nak buat apa? V sama dengan IR. So I V over R. So 3 bagi 1, 3 ampere. Okey, kalau cikgu letak dekat sini berapa? Ini 3. Rasa-rasa bawah tu berapa? 1.5, 1.5. Okey, faham Kalau letak bucu ni? Okey, so daripada 3 pergi 1.5, turun bawah 1.5, sini pun 1.5, naik atas balik. Okey, ada sebarang soalan tak untuk yang tu? Yang tu yang konsep lah, soalan konsep. Tidak. Okey, EMF kita buat soalan bawah dia. 38 soalan 38. Okey, soalan 38 melibatkan topik yang seterusnya. Topik yang seterusnya adalah EMF, soalan 38. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak tunjuk dia punya graf dulu. Okey. EMF. Hilang. Dia nak hilang lagi. Okey. Ya, kita nak tengok. Set okey. Okey. Alright, dekat nota ni semua bagi ni. Yang nota nampak tak bagi ni? Yang belah kiri ni adalah yang kita bincang tadi. Yang kita bincang tadi, V sama dengan IR. Okey, yang belah kanan baru kita nak cerita EMF. Kalau bahasa Melayunya dipanggil DGE, daya gerak elektrik. Okay, cuba tengok lita dulu. Apa perbezaan lita belah kiri dengan lita belah kanan? Buka tutup. Okey, buka tutup. Okey, buka tutup maksudnya kat sini. Cikgu ambil contoh Bacaan ni berapa? Okey, contoh. Kita ambil dulu. Lupa pula nak kira. Okey, ini 2 ohm, contoh 2 ohm. Yang atas ni 6 volt. So yang ni dapat 3 ampere. Okey, tapi yang ini
Katakanlah ni 6 volt. Ni berapa? Ada bacaan tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab litar ni tak lengkap. Mana boleh ada current? So current ni bacaan dia kosong. So cikgu nak tunjuk yang ni. Tadi, dengar betul Tadi bila kita buat ni, kita buat soalan ni, VIR ni, kita ada satu anggapan. Kita anggap tak wujud benda ni. Tak wujud internal resistance. Okay. So kalau wujud internal resistance, dia jadi macam ni. Tengok cuba padam. Okay, ni cikgu nak terang dia punya konsep. Sebab nak tak nak kena terang konsep dia. Okay, macam ni. Okay, kita ambil belah kanan ni. Belah kanan, voltmeter dia 6. Voltmeter dia 6. Lepas tu, current tak ada lah kan. Bila dia on, voltmeter tu tak baca 6 dah. Voltmeter ni contohnya dia baca 5.4. Okay, contoh dia baca 5.4. Okay, voltmeter tu baca 5.4. Maksudnya daripada dia boleh bagi 6 joule untuk satu charge. Dia hanya bagi 5.4 joule satu charge. Okay. Maksudnya ada tak tenaga yang hilang kat sini? Ada. Berapa banyak hilang? 0.6 hilang. 0.6 joule hilang. Dia boleh bagi maksimum 6. Tapi bila dia on, tengok dia tak bagi 6. Dia bagi 5.4. Mana lagi 0.6? Hilang. Sebab apa dia hilang? Hilang disebabkan adanya internal resistance. Okey, persamaan ni korang kena tanda hashtag dia memang tak bagi. SPM pun suka tanya formula ni tak bagi. Trial tak betul lagi. Okey. So untuk konsep dia, kalau ikut contoh cikgu kan, ikut contoh cikgu macam ni. EMF boleh bagi, maksimum boleh bagi 6. Maksimum boleh bagi 6. V adalah berapa dia bagi? Dia bagi 5.4 volt. Berapa yang hilang? Hilang adalah 0.6 volt. Macam mana nak kira yang hilang tu? Yang hilang tu korang boleh kira current darab internal resistance. Okay, sekarang kita akan buat soalan dia. Okay, dia macam ni lah. Contoh korang ada RM6. Maksimum duit dalam poket ada RM6. Okay, RM6 maksimum, tak ada duit lebih lah. Dalam bank tak kira. Okay, dalam poket ada RM6. Korang nak sedekah. Berapa maksimum boleh sedekah? RM6 lah maksimum. Tapi korang sedekah apa? RM1. Lagi RM5 tak bagi. Kenapa lagi tak bagi RM1? Internal resistance. Dalam diri orang tak bagi, tak bagi. So sama lah dengan bateri tu. Dia boleh bagi 6, dia bagi 5.4. Kenapa tak bagi lagi 0.6? Bateri tu pun ada internal resistance. Dia pun tak nak bagi semua. So logiknya, boleh tak V pun lagi besar daripada EMF? Tak boleh, sebab dah sini maksimum. Dia boleh bagi maksimum 6. Mana boleh bagi lebih daripada yang ada? Yang ada 6. Dia mesti bagi kurang. Kenapa kurang? Ada internal resistance. Okay. Graf dia pun lain sikit. So graf dia adalah sama macam soalan yang cikgu suruh buka tadi, muka surat soalan 39, muka surat 67. Muka surat 67 tadi, soalan 39 yang ni. Okey, graf dia akan turun ke bawah. So kalau dia suruh kita cari internal resistance, kita cari dia punya gradient. Okey, bezanya kalau yang macam ni V dengan I, yang ini gradient ni resistant. Resistant kat sini dipanggil external. Macam nak buang. Okey. External. Lain lagi. Okey, ni external. External tu luar lah, luar.
korang letak perintang, yang tu kat luar. Letak mentol, tu external. Kalau yang ini internal. Okey. Soalan dia apa? Soalan dia adalah berapakah internal resistance. So kira dia punya internal resistance. Dia punya gradient. Dia nak cari dia punya gradient. Gradient dia berapa? Nak cari gradient adalah matematik. Kita nak cari gradient dia. Y tolak Y, X tolak X. Beza Y bagi beza X. So 1.2 tolak 0.4. Ni korang belajar AddMath dia panggil ni. dy dx. Dy dx tu jadi kecerunan lah. Dy tu beza Y. So berapa beza Y? Beza Y 0.6. Okey, berapa beza X? Beza X adalah 0.64 kan? Okey, so berapa dapat? 1.25. Right. Cikgu, tapi dia turun ke bawah negatif. Memang korang akan dapat negatif. Tapi untuk internal resistance, takkan dia nak tulis negatif. So nilai tu dipositifkan. So 1.25. Alright. Okey, siapa lagi? Online, okey ada 14 orang. Okey, korang ada soalan dah? Benar. Okey, itu lagi. Elektrik, okey. Last kali elektrik, apa nama? Ya, tengok paper tu. Okey. 83C. Paper tu 83C. Okey. Ambil paper tu, muka surat 83C. Okey, muka surat 83C. Okey, muka surat 83C. Muka surat 83. So kita akan bincang muka surat 83, tapi soalan C sahaja. Okey, muka surat 83. Soalan C. Muka surat 83C. Okey. Alright. So yang pertama, orang kena nampak tu ada internal resistance guys tu. Betul tak? Jadi internal resistance, tapi dia ada parallel juga. Kan? Jadi internal resistance dan dia ada parallel juga. Okay. So pertama kita ambil nombor 1 tu. Nombor 1 dia kata only switch S1 is on. Okay, maksudnya untuk soalan nombor 1, dia hanya ada satu perintang je lah. Untuk nombor 1 ni, dia on gas ni, satu perintang je. Okay, so untuk nombor 1, apa maklumat? First, ingat balik, EMF tadi ada dua formula. Yang cikgu kata dia tak bagi. So tengok, kalau korang tak hafal, Ina berapa makan? 5. Okay, apa dia punya formula tadi? Pertama, EMF sama dengan V plus IR.
Tapi kalau dalam kes ni kita ada R besar kat sini. Kalau ada R besar, kita pakai formula nombor 2, EMF I kurungan R besar tambah R kecil. Okey, R besar tambah R kecil. Okey, maklumat pertama kita ada 9 dengan 4 ohm. Okey, 9 kat sini V ke EMF? Yang ini dia punya EMF. Sebab dia bagi kat sini internal resistance. Okey, kalau tak ada internal resistance tu, barulah yang itu adalah V. V sebab dia anggap internal resistance tak wujud. Kalau internal resistance tak wujud, okey, kalau R ni tak wujud, okey, kalau R kecil tak wujud, V dia sama dengan EMF. Itu kalau tak wujud. Sekarang ni dia wujud. So kalau wujud tak boleh anggap dia V. Kita kena anggap dia EMF. Okay, so EMF 9. Maksimum boleh bagi 9. Okay, dia minta reading of ammeter. Maksudnya berapa current dia. Rintangan besar waktu tu 7. Rintangan kecil 4. So berapa nilai I? Ni algebra janganlah salah. Tambahlah dulu 7 campur 4 11. So 9 bagi 11 0.82 ampere. Kosong 0.82 ampere. Okey, jadi itu nombor 2. Nombor 2, dia ada berapa perintang sekarang? Dah ada 2. Ingat balik saya kata tadi, step dia. Kalau dah ada lebih dari 1, apa step nombor 1? Kita tengok parallel ke series. Kalau kita tahu dia parallel, apa kita nak buat? Cari R. Macam nak cari R? 1 per. So kena buat yang dulu. Maksudnya dekat sini, case ni, sebabkan dia parallel, so korang kena buat dulu, nak cari dulu berapa jumlah R. So jumlah R dia adalah 1 per 7 campur dengan 1 per 10. So cari dulu berapa jumlah R kat situ. 1 per 7, 1 per 10. Berapa jawapan Berapa? Cikgu malas tu dah kereta teruk tu cikgu. 4.12. Okey. Dah dapat 4.12, barulah masuk dalam formula tadi, EMF I R besar campur R kecil. So I dia 4.12 campur 4, 9. So I dia 9 bahagi 8.12. So berapa jawapan untuk yang second one? Yang first one tadi 0.82. Second one 1.11. Kenapa lagi besar dia punya current tu? Sebab dia parallel, resistance dia kurang, resistance dia kecil. So lagi banyak lah current. Okay, itu dia punya conceptual. So nampak tak dia boleh gabung? Dia boleh gabung parallel, series, dia boleh gabung dengan gabung dengan EMF. Okay. Boleh juga gabung dengan Ohm's law. Gabung dengan Ohm's law macam mana? Gabung dengan Ohm's law macam ni. Contoh contoh. Okey, nak tengok gabung dengan Ohm's law. Dia tak bagi tahu perintang, dia kata dia masuk wayar. Ni pernah keluar soalan SPM. Lepas tu dia ada satu wayar, ni dia letak satu lagi wayar tebal. Dia tak beritahu berapa ohm pun.
Dia tak beritahu tu berapa ohm. Dia beritahu kata wayar atas ni wayar nipis, bawah ni wayar tebal. Dia tak beritahu berapa ohm. Okey. Dia cuma bagi tahu yang ini dia punya diameter double diameter. Okay, contoh dia bagi macam tu, double. Dia letak kat sini. Kata contoh dia letak 9 ampere. Lepas tu dia tanda kat sini, dia tanda kat sini. Dia kata ni A1, yang bawah ni A2. Okay, berapa bacaan A1, berapa bacaan A2? Pertama, kita tengok dulu. Yang atas nipis. Nipis ni maksudnya apa? Resisten dia tinggi. Yang bawah ni resisten dia rendah. Bila dia kata double, maksudnya dianggap resisten tu kurang 2 kali ganda kurang. Okay, so berapa kali A1, berapa kali A2? A1 berapa? A2 berapa? Okay, A1 berapa? A1 3. A2? Okay, kenapa korang kata A1 3? Sebab rintangan tinggi, wayar nipis, rintangan tinggi, karen rendah. Okay, yang bawah pula, wayar yang tebal, rintangan dia rendah. So rintangan dia rendah, karen dia lebih tinggi. So dia gabung apa? Parallel dan juga Ohm's law. Tadi yang korang tengok, parallel sambung dengan EMF. Okay, so bab ni dia bukan bab hafal semata, dia kena faham. Okay. Okay, boleh saya. Okay, pada bab ni memang korang kena okey resistor, series parallel, and last sekali EMF tu lah. Tapi kan antara semua ni kita terus terang EMF tak pernah masuk kertas 2 SPM. Tak pernah. Daripada tahun 2005 sampai tahun lepas, EMF tak pernah masuk kertas 2. Tak pernah masuk. Kenapa? Jangan tanya, cikgu tak tahu. Tapi dia tak pernah masuk kertas 2. Kalau korang tengok kat sini, dalam senarai cikgu bagi ni, EMF kalau trial ada pernah keluar kertas 2. Tapi SPM dia tak pernah keluar kertas 2. Tak percaya korang boleh beli buku pasir tu tengok soalan. Analisis dia sendiri pun tulis dia tak pernah. Okay. Kalau korang beli tahun ni tak ada kan? Tak korang? Okay, so dah keluar maknanya 2019, 18, 17, 16, start daripada 15 kan? 15. Cikgu tengok soalan SPM daripada cikgu SPM. So maksudnya daripada cikgu SPM soalan tu memang tak pernah kan? Keluar SPM. Memang tak pernah keluar SPM lah. Tapi percubaan ada keluar. Contohnya macam soalan yang korang tengah kira tu, itu kertas 2 tu percubaan. Okay, SPM tak keluar. Alright. Okay, last one untuk bab ni. Tapi ini last one ni relax je, santai je. Sebab dia hanya guna formula. Sama macam yang korang belajar tadi, tapi kena guna formula. Okay, formula dia adalah nak cari tenaga dan juga nak cari power. Okay, nak cari tenaga, cari power. Ni. Alright. Dia tak ada apa sangat cikgu nak ajar. Sebab apa? Sebab asas cikgu belajar. Asas cikgu belajar. Apa asas cikgu belajar? Kalau ada series parallel, kena cari R dulu, baru boleh guna VI, VIR. So sama juga yang ni, energy dan power. Kalau ada series ataupun parallel, buat dulu series yang parallel. Last kali baru guna formula. Okay, cuba biasanya macam ni. Daripada 6, cikgu senarai ni 6 tau. Yang cikgu kelabukan, kalau korang perasan, cikgu kelabukan 6. Ada VIT, I kuasa 2 RT, V kuasa 2 RT,
Bawah power PVI. Ada 6 kan? Yang baginya satu sahaja. Dia bagi satu ni je. P sama dengan VI. Okay, P sama dengan VI. Tapi tak ada masalah sebab walaupun dia bagi P sama dengan VI, korang boleh expand letak VIR. Okay, VIR. Okay, formula yang dia bagi selain PVI, satu lagi VIR. Tak hilang lah. Oh, tak hilang. Okay, satu lagi V sama dengan IR. So, apa yang korang buat? Masukkan. Maksudnya PVI ganti V tu IRI. So, IRI dapat I square R. Okay. So, korang ada P sama dengan VI. So, I sama dengan V over R. Masukkan P, VV over R, V square over R. So, ambil formula VIR ni. Okay, apa beza power dengan energi? Kalau power, dia tak ada time. Power dia tak ada time. Tengok energi. Energi semua huruf sama. VI, E. V square R, E. I square R, E. So, kalau soalan tanya energi, mesti ada time. Mesti ada time. Kita contoh satu soalan calculation. Soalan calculation energi muka surat 20 tadi 67 pun ada. 67. Tak ada ni. Oh, tak ada. Itu yang konsep. Itu konsep tak nak. Konsep tak nak. Konsep tak nak ambil kira dia. Tak ada juga dia strategi. 197. Jadi channel dia buka lagi channel. Kesian korang, kalau buka kan kita buka juga. Biarlah. Ya apa tanya tadi buku kita. Saya. Okey, dah ada. Muka surat 246. Okey, muka surat 246. Okey, dah itu je. 246 soalan 39. Okey, muka surat 246 soalan 39. Okey, yang tu dah. Okey, 246 soalan 39. Okey, makan petang ada dah ke? Amen. Makan petang ada ke? Tak sampai lagi. Dah lapar, ya Allah. Orang pun makan tadi lapar lagi. Okey, yang ini. Tapi yang ni agak mudah sebenarnya. Okey, pertama, ini satu soalan kertas 2 kertas 1, tapi cikgu nak label kat sini. Kalau kertas 2 dia suka tanya ni, maksud ni. Dia suka tanya maksud ni. Apa maksud 240 volt 2200 watt? Okey, apa maksud dia? So maksudnya electric kettle ni dia akan, bahasa Inggerisnya dia akan produce 2200 joule of energy. Okay, energy per second. Okay, energy per second
Tapi ada syarat. Syarat dia only when connected to 240 volt. Okey, dia akan menghasilkan apa macam ni, 2200 joule per saat tenaga dihasilkan apabila disambung pada bekalan kuasa bekalan kuasa 240 volt. So bahasa mudahnya, berapa tenaga satu saat? Satu saat tenaganya 2200. Itu satu saat tu. Satu saat 2200. Satu saat kedua lagi 2200. Maksudnya dah 4400. Lagi satu saat lagi 2200. Persoalannya adalah kalau 2 minit berapa tenaga? So, pertama yang ni minit. Kita kena tukar. Sebab tenaga yang kita dapat 2200 tu bukan per minit, per second. So 2 minit berapa second? 120 second. Okay, so kalau kita nak kira tenaga, asal dia tenaga macam kita belajar haba semalam, PT. So P berapa? 2200 joule per saat. Okay, watt tu maksudnya 2200 watt adalah bersamaan 2200 joule per saat. Okay, cikgu ambil 2200 joule per saat darab dengan 120 saat boleh potong. So dapat berapa? 264,000 joule. Okay, so 264,000 joule maknanya 264 kilojoule. Sebab ribu tu kilo. Okey, ribu tu adalah kilo. Correct. Okey. So dalam bab 45 yang boleh banyak kira-kira keluar hanyalah elektrik. Elektromagnet tak boleh. Elektromagnet kalau ada pun transformer je. Kalau elektronik yang ada pun dekat resistor sahaja. So dia ada a few tempat yang boleh masuk kira-kira. Tapi kalau elektrik banyak kira-kira. Kalau soalan SPM kertas 1, berapa soalan kira-kira? Pernah tahu soalan kertas 1 ada berapa soalan kira-kira? Maksimum yang pernah keluar SPM 9. Maksudnya daripada 50 soalan kertas 1 yang kira-kira berapa? 9. Berapa yang tak kira-kira? Ada lagi 41. 41 bukan soalan kira-kira, 41 soalan konsep. Okey, 41 soalan konsep itu SPM tau. Kalau trial ada tak macam ni? Suka hati dia nak kira. Tak fikir kan? Okay. Sebab apa? Kalau kira-kira ambil masa tak? Ambil masa kan? So soalan kertas 1 ada 50. Korang kena nasihatkan dalam masa berapa? 1 jam suku. Okay, 1 jam suku. Sebab tu kalau tip kertas 1, kalau korang tengok soalan kira-kira panjang, tinggal dulu. Sebab nilai markah dia sama, satu. Soalan yang sama korang boleh jumpa dekat kertas 2. Yang nilai kalau kertas 2 markah tu 3, 4. Tapi kalau dia duduk kat paper 1, markah dia 1. Fair tak? Sebab tu kalau paper 1, kalau korang rasa jalan kerja tu panjang untuk kira-kira, tinggal. Okay. Tapi kalau SPM, dia dah consider semua benda tu. Maknanya dalam sejam suku, berapa soalan kira-kira boleh keluar? Maksimum setakat ni 9.
So 9 ni kira-kira baki dia semua onside. Okey, paper 2 pula. Paper 2 korang ada berapa lama? 2 jam setengah kan? So dalam 2 jam setengah, pernah tak korang kira berapa soalan yang melibatkan kira-kira? Markah dia kira-kira sahaja 18. Daripada 100, kira-kira hanyalah 18. So kalau asalkan soalan kira-kira korang tak jawab, jumpa kira-kira tinggal. Berapa markah yang sudah dapat untuk konsep? 82. Faham tak? Maknanya kalau tak jawab kira-kira, boleh dapat full mark 82 ke 100. Paper 1, kalau tak jawab kira-kira, korang masih boleh dapat 41 ke 50. Itu tak apa jawab kira-kira. Yang syarat semua confirm lah, syarat dia semua betul. Okay, tapi kalau yang kira paper 1, takkanlah tak tembak. Logik lah kan? Paper 2 tinggal logik lah sebab tak nak jawab. Tapi paper 1 kalau tak tahu jawab pun boleh tembak kan? Angkat pensil, baca bismillah, tunggang agama kan? Nak dapat salah ni baca bismillah, boleh tembak. Okay. Kenapa ni tunggang agama tu? Dia kau nak tembak-tembak je, kau tak payah baca bismillah. Okay, tak effect tunggang tu. Okay. Alright, so habis untuk elektrik. Okay, so kita yang online. Kita rehat dahulu. Dalam lebih kurang, kita ada lebih kurang 15 minit. Tapi makanan pula tak sampai. Tapi tak apa, kita rehat dulu. Kalau korang nak pergi toilet dan sebagainya boleh. And kalau korang ada soalan nak tanya pun boleh. Kita rehat 15 minit. Kita sambung semula pukul sebelum pukul 4 lah. Lebih kurang pukul 4 lah, pukul 4 petang kan. Pukul 4. Okay, sekarang cikgu bagi sesi untuk korang bertanya soalan. Apa korang nak tanya. Okay, so yang online kita jumpa pukul 4 petang.